Hi, welcome to Women of Worth, di mana talk show ini akan membincangkan segala isu tentang wanita, di mana ilmunya perempuan-perempuan ni kena tahu, tapi lelaki pun wajib tahu. Dan hari ini topik kita sangat menarik untuk anda wanita dengar sebab apa? Kita wanita ni paling takut dengan satu benda, iaitu bila orang yang kita sayang, suami ke, boyfriend ke, pandang orang lain. Jadi, apa yang paling penting kena jaga aura kita dahulu. So, dalam Women of Words, kita nak bina keyakinan diri wanita sebagai wanita milenial yang bukan sekadar Iron Lady, tapi Stainless Steel Lady. So, dalam topik ikat hati suami dan orang tersayang dengan aura, saya bersama-sama dengan yang berbahagia Datin Sri Iragani. Ya Allah, mai je dah cakap utara, Datin. Ni tak duduk diam macam mana? Thank you so much, Datin. Alright, thank you juga sebab dalam ramai-ramai orang, you nampak I, mungkin aura I lebih Aura ni kuat sebab apa? Bila saya tengok Instagram Datin je setiap hari, gambar post tu hello saja. Tu dia tu. Dan macam mana bila saya diusir Datin nanti, adakah saya auranya kuat macam Datin? Agak-agak. Of course boleh. How old are Jadi, you? Cik. saya baru 25. Lebih kurang anak saya. Lebih kurang je. Jadi Datin, Okay. disebabkan topik kita ikat hati suami dan orang tersayang dengan aura, mungkin kita kena faham dulu apa sebenarnya aura yang mempengaruhi personality kita. Okay, thank you Ain. Saya panggil Ain lah ya. Terima kasih Ain. Dah sudah semestinya terima kasih kepada mereka yang sedang menonton kita dekat YouTube ni. Channel apa? Wow. DSK Creative Production. Jangan lupa subscribe, okay? Nampak tu. Yes, sebenarnya kalau kita nak cakap tentang topik ni, kalau you bagi I 15 jam pun tak cukup sebenarnya. 15 jam pun tak cukup. Okey, bila kita cakap tentang aura, saya sentuh sikit je. Aura ni adalah merupakan kita punya gelombang diri kita. Dalam bahasa sains dipanggil electromagnetic field. Bila nama kata magnet, kita ambil simple je bagi orang semua sedang faham. Magnet ni dia ada satu kuasa tarikan. Bila magnet, dia tak kira. Magnet ni dia akan menarik yang baik pun dia tarik, yang buruk pun dia tarik, yang positif pun dia tarik, yang negatif pun dia tarik. Sudah semestinya aura mempengaruhi personality seseorang. Sebab aura ni terbit daripada apa yang ada di dalam fikiran, emosi yang akan dilontarkan daripada aura kita. Nampak tak? Kalau kita mempunyai pemikiran yang positif, kalau kita mempunyai emosi yang baik, kalau kita mempunyai jiwa yang tenang, maka aura yang dilemparkan, aura yang dilontarkan, cahayanya sangat cantik. Begitu. Nampak tak? Caranya mengekspresikan bahawa aura itu depends pada apa yang kita tarik. Dan depends pada pemikiran, emosi dan dia akan diterjemahkan melalui cahaya diri yang keluar. Jadi kalau Datin tengok wanita zaman sekarang ni lah, tak kisahlah hang anak dara ke, hang mak dara ke, hang janda dan sebagainya. Bagaimana mereka gunakan aura tu untuk attract magnet benda yang positif ke negatif? Kebanyakan wanita zaman sekarang ni. Okey, kalau kita lihat hari ni di zaman milenial ni, zaman hari ni saya tengok wow, so fantastic women sekarang ni yang muda-muda pun dah semua agresif sekarang ni, yang dah mula pandai mencari potensi, mengeluarkan potensi diri, berniaga dan segala bagai. It's a very good. Aura ni sebenarnya bukan hanya untuk wanita, tetapi aura ni untuk semua orang dan semua benda hidup mempunyai aura, mempunyai gelombang diri masing-masing. So, kalau kita nampak wanita hari ini, yang saya lihat semuanya dah mula faham, dah mula tahu tentang potensi diri dan mereka dah mula mengeluarkan potensi diri. Bermakna hari ini, aura wanita hari ini dah mula lain daripada yang sebelumnya. Jadi aura wanita milenial sekarang dah lain. Dah lain sebab dia orang semua sekarang ni sangat agresif. Dah mula nak menonjolkan diri, muda-muda umur baru 6 tahun dah ada YouTube channel sendiri. Kau rasa? Kita 25 tahun baru nak buat YouTube kan? ni. Saya dulu masa umur 18 tahun tak pernah keluar. Nampak itu tak? Bezanya wanita dulu dengan sekarang ni. Tapi wanita ni takut satu benda. Apabila orang tersayang ke suaminya pandang orang lain. Jadi macam mana nak jaga aura tu supaya suami tu, orang sayang tu rasa dekat dengan kita? Ini soalan cepu cemas kan, soalan cepu mas ni. Memang bukan saja kita kata pada wanita, even sebenarnya lelaki pun, kalau orang yang dia sayang, orang yang paling dia cintai, hargai, orang yang paling dekat dengan dia, dia mesti tak nak orang lain memandangnya. Sudah semestinya kita sebagai wanita, kita ni sebagai wanita, kalau kita tak nak pasangan ataupun orang yang paling tersayang tu melihat orang lain, you kena ada good aura, you kena ada satu personality yang menarik, yang dia tak boleh melihat orang lain, yang dia nampak kita saja yang dia rasa suka. Macam tu. Hang carilah mana-mana perempuan takkan pun jumpa aura yang macam ni. Macam tu. Tapi nak bina confident level sampai tahap
sampai tahap kita ni bini yang tak boleh cari kat mana-mana tu macam mana? Okey, dia macam ni. Kita ni bila kita rasa kita sayangkan pada pasangan kita, sudah semestinya kita kena ada satu emosi kat dalam kita ni dulu yang kita kena rasa bahawa kita nak pasangan kita hanya melihat kita. Kita nak pasangan kita ni tak payah tengok orang lain. Kita nak dia fokus kepada kita. Yes. Inside dalam tu mesti kena ada macam tu dulu. Satu. Yang kedua, macam mana pula kita nak buat benda tu? Kita kena rasa dulu kitalah yang paling diva. Paling vast sekali dekat paling rumah. vast, paling cantik, yang paling meletup kau lah, tak ada orang lain dah. Jadi kalau malam-malam pakai baju kelawak pun? Malam. Okey, wanita. Okey, wanita. Wanita milenial dan wanita yang lama, tak kira lah wanita apa pun. Janganlah kita membawa diri kita seperti mana yang, kalau you nak menunjukkan diri you like a queen, you kena act like a queen, barulah king datang service you. Wah, macam tu. Nampak tak? So that mean kat rumah tak payahlah nak pakai kelawak sangat. Jagalah penampilan. If you feel good, kalau you nak rasa cantik, kalau you nak rasa bagus, dalam ni rasa dulu, baru perbuatan you akan terbit. Kebanyakan orang ni semua, dia rasa diri dia pun tak cantik, kurang, dah berusia, itu tak kena, ini tak kena. Hari ni ramai komplain. Bukan dia tengok diri dia yang bagus. Sebenarnya setiap orang ada keistimewaan dan ada kelebihan masing-masing. Semua orang ada kecantikan masing-masing. Kecantikan sangat subjektif. Yes. Tetapi yang kita nak tampil, nak tunjukkan dengan pasangan kita tadi tu supaya dia merasa kita lah yang paling cantik. Rasa tu dulu yang kita lontarkan. Itu yang dimasukkan dengan aura tadi tu. Kita hantar, send the vibration. Send the energy pada pasangan kita yang kita lah paling cantik dan dia akan merasa. Itu. Kan? Itu paling penting. Hantar energi kepada pasangan. You tahu tak, I malam-malam nak tidur, pakai lipstick. Kau rasa? Oh my god. I sampai hari ni, I tetap bila nak tidur, bulu-bulu rambut walaupun tak ada siapa pun nak tengok. Kadang-kadang pasangan kita tu lena awal gitu. Tapi kita tetap merhias diri. Ya, berhias. Bukan untuk orang lain. For confident level. Untuk myself, I tidur, I pakai lipstick. So dengan harapan I bangun tidur, so I rasa muka aku dah meletup. Kan? Tak ada siapa tengok. Yes. Tapi kalau kita tengok wanita zaman sekarang ni, dia dah busy. Kerjaya dengan keluarga tu try untuk balancekan. That's why pergi kerja lawa lah. Balik rumah dah jadi back to dah normal jadi lah. Allah, hai. Ni kami nak habaqkan hampa sesungguhnya pun. Kami memang cakap terus terang. Dekat lot you nampak vote gitu kedebu-kedebak apa semua kan, balik rumah aku lah sensei lengan segala bagai. I tak ada maid. I do my own everything, you know. So tak semestinya bila kita balik rumah tu kita terus menukar karakter. Tapi memang begitu. Memang kita, tapi perempuan hebat tak daripada lelaki? Hebat Gila tak hebat. Dia boleh macam-macam dah beranak satu bak lah, dia pun tak boleh nak buat benda tu kan. Tapi kita can do everything. Maksudnya kita boleh ubah our character. So that mean begitulah juga dengan aura you. You boleh change your aura you. That mean your character. Bila you dekat luar, you nak portray macam mana, you nak tampilkan macam mana. Kalau dekat rumah pun, you carry the same mood, the same energy, the same vibration. Kita balik rumah pun kita nak portraykan kita ni like a queen. So benda tu akan terbit. Bila masalahnya mindset. Bila kita balik, kita rasa macam dah balik rumah ni back to normal lah. Jadilah macam bibi balik. Tak payahlah nak bersiap. Siapa yang bagi isyarat? Bukankah kita sendiri? So you yourself sepatutnya kena setting. You tak payah nak expect kata, balik rumah banyak kerja apa semua. I duduk rumah pun bersiap lagu ni. Hang rasa? Yes. I kena siap macam ni because sebabnya bila kita dengan keadaan yang ready macam ni, kita rasa confident. Bila confident tu datang, maka aura kita terbit sangat cantik. Secara natural lah dia terbit. Naturally. Dia akan terbit sebab confident. Bila kita terus balik rumah tukar kain batik, how you feel? Yalah, You akan rasa feel macam kita pakai smart. Balik kan? So aura you ikut apa yang you carry. Jadi dekat rumah walaupun sebelum nak tidur ingat pakai lipstick macam Ya, pakai. sebab tu yang membina mood romanticism dengan husband, betul tak? Jadi sebab itulah orang kata di situ bermulanya nak jaga suami. Orang kata selain daripada dia makan, selain daripada perut, jaga dia tempat tidur kan. So kita kena bersiap. Ni janganlah kat luar bukan main bulu mata sampai ke langit. Mampu kan? Sampai ke langit. Kan? Ni dia kata tempat tidur muka pucat lesi dah macam serupa nak mati sangat dah. Lagi malam tempek macam-macam apa semua tu, lelaki tengok terkejut dah. So terkejut. You duk complain kata lelaki tengok kat luar alah apa benda apa semua. You yang tak create. You kena create. Kita kena create benda tu sendiri. Yes. Kita tak akan sendiri. Yes. Jadi tak payah nak rasa insecure kalau tiba-tiba lelaki tengok dekat Instagram, lawanya perempuan ni, kita dah rasa ni meruap kat dada ni. Kan? So kita kena buatlah sesuatu. Kenalah nampak. Kalau kita tengok macam tu, kita kena buat sesuatu. Dia tak boleh salahkan orang faktor sekeliling atau persekitaran. Dia semua bermula dalam diri. Kalau kita nak cantik pun mula dalam diri, kita nak bagus pun mula dalam diri, nak jadi hebat pun bermula dalam diri. Bukan pasal orang lain. Orang lain semua yang ada suka kat luar ni hanya menjadi pembantu untuk mencantikkan apa yang kita nak tu.
Tapi kadang-kadang Datin, ada wanita yang bersifat ego. Kadang-kadang macam Datin cakap tadi lah, kita kena tengok balik diri kita sendiri. Tapi ada certain wanita yang ego rasa macam dia salahkan sekeliling, bukan faktor diri sendiri. Macam mana boleh berlaku macam tu? Sampai bila dia tak akan ada ending. Dia akan sentiasa konflik dalam diri dia. Sebab tu dia tak akan sentiasa berpuas hati. Sebab kalau asyik menyalahkan sekeliling, dia suppose tu dia kena melihat dalam konsep kehidupan kita, sepatutnya kita kena melihat apa yang Allah dah bagi anugerah kepada kita. Sebabnya semua orang ada potensi masing-masing, ada kelebihan, ada ciri-ciri keistimewaan masing-masing. Kadang-kadang mungkin dia tak letak pada paras rupanya, mungkin dia letak pada cara dia bertutur kata. Itu juga adalah cara melemparkan aura yang baik. Mungkin dia bercakap dengan cara dengan lemah lembut. Kalau saya, aku kalah lemah lembut, aku tak reti, aku cakap lembut, aku tak ada lah. It's not me, but I know di mana kelebihan I gunakan kelebihan I di situ. I takkan comparekan kelemahan I dengan kelebihan orang lain. Okey. Tak compare kelemahan kita dengan orang kelebihan lain. orang lain. Okey. Datin dah berapa lama dalam membina rumah tangga? So alhamdulillah ni tahun 2021 kan? 2021 lah. Tahun 2021, that means dah 23 tahun lah. 23 tahun. So how do we define a successful marriage? Okey, dalam rumah tangga ni sebenarnya kita kena saling saya pegang ya. Dalam rumah tangga kena sempoi ya. Sempoi je. Kena sempoi, kepala kena sempoi. Maksudnya you kena ingat you tak boleh change dia tak boleh change you. You kena accept is what you are. You kena terima dia seadanya. Sebagai contoh, dia daripada aura mana, dia daripada orang macam mana, kita daripada mana, nak bergabung ke nak bagi jadi satu tu. Sebab tu kena create the aura every day. Kena create supaya energy tu sama. How to create Datin antara husband and wife ni? Okey, episod 2. Episod 2. Okey, boleh. Kita sambung nanti episod 2 tak apa. Sebabnya kalau kita nak bercerita because there's so many tips kalau kita nak cakap tentang kita yang nak kena bina benda tu. Okey, tadi tak mana tadi soalan? Okey, macam mana husband and wife nak bina benda tu? Okey, nak bina keserasian tu. Okey. Nak sempoi sama-sama. Kadang-kadang waktu bercinta je kita nampak, tapi bila kahwin nampak perangai sedap. Bercinta, bila kita bercinta bukan ke feeling emosi kita indah? Indah belaka. Bukankah emosi kita bahagia? Ya. Bila emosi kita indah dan bahagia, aura yang terbit juga adalah aura yang sangat best. Yes. So macam tu juga dalam rumah tangga, feeling kena best, emosi kena bagus. Ni kadang-kadang ni menyimpan emosi, berdendam lah, tak puas hati lah, tu tak kena, ni tak kena, duk komplain manjang. So bahagia jiwa tu tak keluar. Bila bahagia jiwa tu tak keluar, mulalah tak ada keserasian. Tapi momen bercinta dengan momen dah kahwin tu lain je. Memanglah tak sama, dah true colour tak keluar lagi. Ya, Okey, nak bagi tahu kepada mereka ni, anak-anak muda yang tengok ni semua ni, untuk orang yang nak berkahwin ni, 5 tahun yang pertama adalah tempoh kita mengenal pasangan. Bila kita mengenal pasangan tu, baru kita tahu dia ni apa yang dia suka, apa yang tak suka. The true colour baru keluar dalam tempoh 5 tahun. Kita dalam rumah tangga ni kena enjoy je. Kena enjoy every moment. Sebab aura ni adalah colour ataupun warna yang diterbitkan melalui apa yang ada di dalam. Kalau dalam ni rasa seronok bahagia, maka cahaya yang keluar juga berwarna-warni yang penuh colourful. Dalam bahasa Islamnya dipanggil cahaya diri. Cahaya diri. Nur wajah yang keluar daripada diri kita tu. So pastikan cahaya diri yang keluar daripada dalam diri kita tu adalah cahaya-cahaya yang positif. Cahaya-cahaya yang menenangkan, cahaya-cahaya yang membahagiakan. Adakah cahaya itu depends pada amalan kita setiap hari? Sememangnya semua faktor menyumbang kepada perubahan aura. Aura ni tak stagnan. Dia bukan kata, aura saya adalah aura yang ceria, dia jenis macam tu je. No, aura ni dia tak stagnan. Dia boleh berubah-ubah. Kalau sekarang ni, Ain dengan saya super positif. Your aura juga akan jadi super positif. Yes, tapi tiba-tiba kalau Ain pergi duduk dengan orang yang negatif, the mood also akan down. Yes. Kalau you nak tahu you duduk dengan orang yang ada aura negatif ke tidak, you duduk dengan orang tu, you akan rasa tak payah duduk lama. You akan rasa gelisah, you akan rasa panas tak tentu hala, you akan rasa menguap, mengantuk, letih. That mean you ada duduk dengan orang yang ada aura yang tak berapa nak stable. Datin duduk sebelah saya ni rasa apa? Rasa bahagia lah, seronok lah. Pasal aku dah set. Ni pasalnya aura saya kuat, saya boleh mempengaruhi you. Mula-mula saya cemas juga mula-mula nak jumpa Datin kan. Tapi Takut. bila Datin ada sebelah saya, rasa energy tu datang dekat saya. What do you feel? Energetic. Saya rasa macam something wow. Tengok Datin pun dah macam bahagianya. Kan? Ya. Hey, thank you so much Datin Sri. Ya, terima kasih banyak. Yes. Jadi pesanan terakhir saya kepada anda semua, tolonglah. Menjaga aura adalah seperti mana anda menjaga diri anda. Sayangi diri anda,
seperti mana anda juga harus menyayangi aura anda. Sebab apa pun dalam kehidupan kita ni, kita tak perlu nak concern pasal yang lain dulu. You must concern about yourself first. Kalau you nak sayang orang lain, sayang diri sendiri dulu. Kalau you nak jadi bagus, you kena baguskan diri you dulu. So jaga aura supaya anda mengundang benda-benda yang baik. Yes, jaga aura kita macam jaga diri kita sendiri. Jadi thank you so much Datin Sri Ragani kerana bersama-sama kami dalam Woman of Word. Jadi anda jangan lupa subscribe di SK Creative Production. Jumpa lagi dalam Wow, Kita Wanita Milenial. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kami di SK Creative Production.